Terima kasih kepada anda yang untuk belajar Fibo Musang, lebih kurang 200 orang online malam ni. Jadi tahniah dan selamat datang kepada Zahid, Kamarul, Arif, Helmi, Botak Gemas, Arif, Muhammad Fadli, Sunsun, Mustaqim. Okay, so ramai yang kenyang tadi nampak euro daripada pagi ada signal rejection pada kat resistance H4. Jadi tahniah pada semua dan daripada Penang ada dan sebagainya. Okey, Muid kami semua nampak. So lepas ni malam ni adalah special kerana kita akan terus kepada bagaimana untuk sikit sebanyak kita akan recap bagaimana entry, dibuat entry, bagaimana kita masuk entry. Nombor dua juga yang paling penting malam ni fokus bagaimana kita buat TP kerana ramai yang tanya soalan macam mana TP, guna Fibo Musang dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan juga, bagi yang boleh datang KL hari Sabtu ni terutamanya daripada 9 pagi hingga 7 malam, kita ada Fibo Musang final chapter di mana akan all out lah daripada A sampai kepada peringkat-peringkat yang tinggi lah. Dalam Fibo Musang ni kami akan share anda termasuk bagaimana untuk melihat ada SOP untuk entry, ada SOP untuk swing, ada SOP untuk intraday dan sebagainya. So ada juga kita akan tunjukkan bagaimana penggunaan AO, penggunaan apa tu entry level yang dijelaskan satu persatu dan bagaimana sebenarnya tiap-tiap hari bagaimana kita untuk trade menggunakan SOP Fibo Musang. Okay. So saya tak nak sambung panjang lagi, cuma nak ceritanya adalah ini adalah sambungan webinar yang ketiga. Apa tu dan selamat datang pada semua dan ramai juga daripada email yang tulis dah profit dengan Fibo Musang dan sebagainya. Saya Jero Azrul, saya merupakan kebetulannya adalah juga memang saya yang memasarkan memberitahu orang mewawarkan pasal kelas, tapi sama juga saya juga adalah memang trader kebetulannya sejak 2007 dan sekarang ni tugas saya lah untuk facilitate supaya anda dapat belajar dengan lebih sistematik dan juga dapat juga contohnya dalam webinar malam ni. Alright, so daripada Lahad Datu ada, Negeri Sembilan ada, Parit Bunta ada. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum semua dan saya akan serahkan kepada Cikgu Zul dalam masa 30 saat daripada sekarang. Cuma saya nak tekankan kalau ada soalan-soalan boleh tulis, saya akan catatkan dan akan bagi tahu kepada Cikgu Zul kita lah. Alright, so saya akan unmute-kan Cikgu Zul. Cikgu Zul boleh tekan unmute sekarang kerana kita dah nak mula. Oh, daripada Brunei pun ada Bangi dekat dengan saya lah, saya di Seri Kembangan. Okay, Assalamualaikum Cikgu Zul. Ya. Okay, so Cikgu dengar ya. Okay, boleh mula. Dipersilakan Okay. Cikgu Zul, dipersilakan sekarang. Saya akan offkan saya punya ni dan dipersilakan Cikgu Zul share screen ya. Ya, okay, boleh. Kejap lagi saya akan share screen. Now, semua dengar elok ya. Yang kalau yang tengah type tu, tolong type jelas ke, kurang ke apa ke. Saya nak tengok dulu. Sedap saya tak mau ulang 2-3 kali. Ada, hello? Jelas lah? Okay, setakat ni. Okay, ada satu orang cakap dengar. Cikgu Zul. Okay, dah satu orang cakap. Okay. Now, Alhamdulillah ramai yang request untuk masuk grup Fibo Musang. Tapi buat masa sekarang ni kita akan promote untuk kelas dulu ya. Di kelas di akan lagi 2 hari 3 hari kot. 2 hari Sabtu ni. Okay. Now, Fibo Musang actually kita menggunakan kaedah untuk cari di mana sesuatu trend itu akan berakhir. Okay. Sebenarnya pentingnya satu trend itu akan berakhir kerana di situ akan berlaku setup untuk kita masuk position sama ada buy ke ataupun sell. Now saya akan sharingkan saya punya screen ya. Okey. Harap semua boleh nampak ya. Nampak tak? Video tak keluar lagi Cikgu Zul. Tekan bahagian screen share tu, tekan entire screen. Dah, sudah. Okey, sekarang dah keluar. Alright. Dah keluar. Okey, good. Now, secara ringkasnya untuk saya beritahu, tadi saya sudah beritahu bagaimana untuk kita mencari poin-poin untuk Fibo. Malam ni saya akan ulang lagi secara lebih jika kalau anda semua masih berminat dengan Fibo Musang. Now,
Saya menggunakan H4 ya. Saya menggunakan H4. Sekejap ya. Ini saya buka pada okey. Nah, ini area punya lah. Okey. Now, seperti yang saya beritahu, saya menggunakan H4 untuk saya punya position, saya punya arah. Okey. Now, terlebih dahulu, dalam mana-mana keadaan sekalipun, kita mesti ada SOP, betul? Now, secara ringkas, apa SOP musang? Pertamanya, nombor satu sekali dalam SOP musang adalah initial break. Okay. Ini adalah nombor satu sekali dalam fiber musang. So, basically apa yang kita namakan sebagai initial break? Initial break ini merujuk kepada satu keadaan di mana candle engulfing berlaku seperti ini. Okey, sebatang candle dimatikan oleh 1, 2, 3 dan 4. So di sini berlaku kita katakan sebagai initial break, tetapi yang ini berlaku dalam bentuk dominant break. Okey, ini berlaku dalam bentuk dominant break, tetapi ia masih lagi initial break. Di sini juga berlaku initial break, iaitu candle bear dimatikan oleh bull. Okey, saya besarkan sikit. Okey, nampak ya. Candle bear dimatikan oleh bull merujuk kepada kemasukan buyer. Now, yang ini kita katakan sebagai zone untuk IB. Zone candle dimatikan ini kita katakan sebagai zone IB. Nah, zone ini adalah zone untuk kita masuk entry. You boleh nampak di sini ada satu ekor datang masuk ke dalam zone. Nah, ini adalah zone entry. Nah, so dalam arti kata lain, bila kita melihat kepada initial break, maka kita sebenarnya melihat kepada kemasukan seller atau buyer, siapa yang menguasai market. Yang ini kemasukan seller. Seller masuk memat buyer. Yang ini kita katakan juga sebagai engulfing. Semua orang tahu pasal engulfing. Okay, now ini juga kita katakan sebagai zone IB. Okay, itu zone IB. Okay. Syarat nombor satu, mesti wajib berlaku zone IB. Yang nombor dua, syarat nombor dua adalah dalam apa keadaan sekalipun dia mesti break CB1. Okey. Selalu saya ulang, CB1 ini merujuk kepada suatu halangan ataupun suatu halangan jugalah yang terdekat dengan current price. Kalau kita berada di kawasan ini, bermaksudnya halangan itu berada di sini. Betul? Kita tidak mengambil halangan yang terlalu jauh. Kalau kita tengok di sini ada berapa banyak halangan. Di sini ada satu halangan. Di sini ada satu halangan. Di sini ada satu halangan. Di sini juga ada satu halangan. Dan di sini juga ada satu halangan. So which one yang kita nak pilih? So kita pilih yang terdekat. Sebab kita tahu market bergerak dalam keadaan zigzag. Betul? Nah, dalam turutan naik, dia akan ada buat high, low, higher high, lower low, lower low pula, higher low. Okey. Sekarang kita katakan ini sebagai higher high. Untuk turun, dia mesti break di sini. Dia akan break di situ. Now, bila dia break di sini, maka kita katakan ini adalah CB1. Candle break yang pertama, CB1. Candle break, first sekali candle break pertama. Yang ini adalah CB2. The moment dia boleh break CB2,
market ini akan stable untuk turun. Trend untuk turun lebih kuat dan juga lebih stable untuk turun. Nah, apa jadi sekiranya kalau dia buat begini? Apakah ini CB1? Apakah ini CB1? Jadi persoalan kita di macam mana kita nak kenal CB1. Kalau kita nak kenal orang tu, kita kena tahu ciri dia. Kalau kita nak bagi barang kat seorang, kita kena tahu alamat dia, kita kena tahu orang tu macam mana. So kalau kita nak kenal CB1, kita kena tahu ciri-ciri CB1 tu macam mana. Okay, now ini tak valid sebagai CB1. Di sini tak valid. Sebab ciri CB1 dia harus buat new high. Seperti ini. Sekarang dia tak mampu break high. High berada di sini. So, dalam keadaan begini, ciri ini tidak menepati. Ciri yang sepatutnya adalah bila ada high dan ada high. So antara high dengan new high, maka CB1 itu akan berada di sini. Antara high dengan new high, CB1 nya berada di sini. Yang ini kita tak boleh katakan sebagai CB1 sebab yang ini tidak buat new high. Okey, jelas So, kalau kita tengok kepada EU H4 sekarang kita melihat dia buat turutan high. Ini buat high, sini buat lagi satu high, ini buat satu lagi high. Tapi yang ini dia tak buat new high. Ini bukan new high, bermaksud CB1 berada di kawasan ini, betul. So, kita kena melihat di mana yang terdekat dengan price. Kita ada di sini, kita ada di sini. Tak ada juga di sini. Okey, walaupun kita melihat ada high dan antaranya adalah CB1, tapi kita kena ambil yang terdekat. Nah, 3 SOP ini iaitu yang pertama, wajib berlaku initial break, wajib break Hello, Cikgu Zul. Okey ke tak tu sebab saya dapati tiba-tiba skrin apa tu berhenti tu. So semua okey ke dekat sana ke ada gangguan laptop ataupun gangguan teknikal? Boleh reply kepada Okey. sebab line jadi putus-putus tadi tiba-tiba. So tadi semua elok tapi sekarang ni putus-putus. So boleh suara Cikgu Zul putus-putus dan video putus-putus. Line okey ke? Jika ada setting. Hello Cikgu Zul. Mungkin Cikgu Zul kena check balik sebab saya rasa ni line ni biasanya jarang tu macam Syah cakap connection low. Cuba test balik Cikgu Cikgu Zul tolong reply balik.
Okey, kita akan bagi Cikgu Zul apa tu masa untuk dia setting balik untuk tu. SOP tu adalah Standard Operating Procedure. Banyak orang tanya SOP tu apa. SOP tu adalah guna dia untuk kita apa tu pilihlah, kita kena ada checklist sebelum kita jalankan. SOP lah rutin harian yang kita buat sebelum kita entry dan sebagainya. Okey, Cikgu Zul dah online balik. So Cikgu Zul, hello. Suara tenggelam-tenggelam lah Cikgu. Dah mendengar lah. Elok dengar lah. Okey, sekarang ni dengar sikit. Sekali lagi. Sekali lagi Cikgu Zul. Halo? Sekarang jelas dah. Jelas Sekarang jelas dah. Jelas, okey. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, terus Alright. So, saya masuk balik entire screen. Share. Okey, sekarang okey. Okey. Boleh nampak? Sekarang Boleh nampak jelas. Nampak jelas sekarang. Okey. Okey, alright. Saya go on balik Alright, now. Saya berhenti dekat SOP tadi Saya beritahu, Sebelum tu Cikgu Zul. SOP Musang ada 3 Initial break. Cikgu Zul, ada yang tanya apa benda SOP tu. Ada yang tak clear SOP tu apa. Suara Cikgu Zul pun ada putus-putus sikit tadi. Cuba test balik. Ya, saya ulang balik yang SOP Okey. Boleh Boleh. Dan dia tak faham apa maksud SOP tu. Alright. SOP itu standard of procedure. Maksudnya dalam apa-apa tindakan yang kita nak buat, kita kena check sedaya kita tahu apa yang kita sebenarnya dengan adanya SOP ini mengelakkan kita daripada gamble. Kalau kita gamble itu berdosa. So, bila kita nak buat sesuatu, kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita kena ada trading plan, kita kena ada knowledge. So, bila kita buat plan kita kena ada satu base. Apa yang kita cari sebenarnya? Kalau betul sesuatu trend itu telah berakhir, apa tanda-tanda dia dah berakhir? Jadi tanda-tanda ini saya terjemahkan dalam bentuk SOP, iaitu Standard of Procedure. Standard procedure ni kita kena follow one by one. Kalau kriteria ini tak cukup, mana kita tak boleh masuk position. Walaupun dia berlaku seperti mana kita nak, katakan kita nak buy, nampak price tu macam seolah nak buy, tapi SOP-nya tak ada, tapi price tu naik. Katakan naik. Tak ada hal, tak ada masalah sebab dia tak mengikut SOP kita. Now, apa yang kita nak adalah kita kena tunggu sesuatu perkara itu berlaku. IB ini initial break permulaan yang Cikgu Zul line tak okey lah Cikgu Zul. Putus-putus line tu. Line tu dah okey sekarang? Sekarang okey. Hello? Sekarang okey. Sekarang okey. Alright. Now, bagaimana kita nak kenal CB1? CB1 ini, saya ulang lagi sekali, dia sentiasa buat new high. Sehinggalah akhirnya dia break di sini. Now, ini adalah halangan yang terdekat dalam proses market nak turun. Betul? So, inilah dia punya CB1. Di antara high dengan new high. Di antara yang ini, high dan new high berada di sini. So, halangan ini harus pecah untuk kita katakan market telah pun habis dia punya kenaikan. Of course nanti kita masuk bab FIBO lah. Now, di mana nak entry? Iaitu tunggu retest. Market dia sekali-kali tak akan turun terjun terus, dia akan naik. Okey, yang turun ini adalah first move.
Yang naik ini adalah second move. So kalau kita tengok, kita akan ambil position iaitu bila dia sudah ending di sini untuk ambil wave nombor 3. Yang ini yang paling panjang. Yang ini yang paling panjang. Dan yang ini yang kita nak selepas berlaku confirmation iaitu break CB1 ini. Yang ini biarkan dia pergi menunjuk kepada kemasukan seller dan momentum untuk turun. Yang naik retest itu hak kita untuk ambil. Okey, tetapi yang ini semua ni saya terjemahkan dalam bentuk SOP iaitu yang ini. Wajib berlaku initial break, wajib break CB1, tunggu retest. Now kita tengok. Kalau kita tengok di sini, okey, market sentiasa buat new high, okey. Market sentiasa buat new high, ada lagi new high, dan ada lagi new high. Okay, now di manakah tempat yang merujuk kepada kita punya SOP? SOP Musang, dia kata di sini wajib berlaku initial break. Okey, pass. Dan juga wajib break CB1 berada di sini. Pass. Yang mana break? Yang ini break. Now kita tunggu retest. Retest di mana? Ini kawasan retest. Itu kawasan retest. Now, the problem is kita akan selalu anggap dia akan naik sampai kawasan yang kita selalu ambil sebagai 31% dan sebagainya. Sometimes dia tak berlaku seperti yang kita nak. Kita kena tengok begini ya. Dalam perjalanan turun dia buat A, B dan C. Now, where is A, B, C? Okay, ini adalah entry level 6. A, B dan juga C. Saya besarkan gambar ini. Okey, no, di sini. Okey, A, B dan C. Now, kawasan zone B adalah kawasan yang anda kena alert. Kawasan ini adalah kawasan yang anda kena alert untuk entry level. Di sini. Di sini. Ini zone B. Okey. A, B, C. Ni C ni break break B ni. So ini adalah kawasan yang anda akan masuk. Ini adalah kawasan IB. Di mana IB dia? Bull dimatikan oleh bear. Betul? Dimatikan oleh bear di sini. Ini adalah IB. Initial break berlaku. Ini adalah CB1 di sini. Okey, itu adalah CB1 di sini. Itu adalah CB1. Okey. Now, tiga benda yang kita pegang ini akan mewujudkan satu opportunity, mewujudkan satu peluang untuk kita masuk market. Salah satu bincang anda tak boleh masuk market, melainkan sekiranya anda layer, tak ada masalah. Tapi kalau anda nak masuk on the spot dan juga anda nak masuk by confidence yang level yang tinggi, anda kena tunggu satu momentum yang turun, break halangan dan naik untuk retest dan baru dia akan turun ke bawah. Okey. Now, kita akan masuk bab FIBO sekarang. Okey, saya harap jelas ya. Berlaku IB, berlaku break CB1 dan juga retest. Now, sekarang kita nak gunakan bagaimana nak melihat kepada TP. Now, FIBO Musang yang pertama sekali dia punya konsep adalah kepada dominant break. Yang nombor dua adalah CB1 break. Now, dua konsep ini akan saling lengkap melengkapi dalam bentuk multi time frame. Kenapa kita panggil dominant dan kenapa kita panggil CB1 break? Apa yang dimasukkan dengan dominant dan apa yang dimasukkan dengan CB1 break? Now, bila kita bercakap soal dominant, kita akan bercakap soal candle besar. Okey, yang mana di dalam dia ada beberapa batang candle yang tidak melepasi antara satu sama lain. Tetapi
persoalan di sini adalah berapa besar candle itu. Okey, berapa besar candle itu. Now, seperti juga CB1 tadi, kalau kita nak kenal CB1, kita kena kenal ciri-ciri CB1. Dominan juga kita harus kenal ciri-ciri dia. Bila kita bercakap soal dominant break, yang ini tentunya bukan dominan sebab dia telah pun dipecahkan oleh one by one, one to one punya candle, sebelah menyebelah. Now, apa yang dimasukkan dengan dominan adalah satu candle besar. Now, candle besar itu besar mana? Dia sebenarnya tidak bersandar kepada pip. Dia bersandar kepada bilangan candle di dalam candle. Okey, now yang dinamakan sebagai dominan adalah seperti ini. Okey, seperti ini. Ini. Nampak sebatang candle bear memerlukan 1, 2, yang ketiga baru dia berjaya break kepala bear. Ini kita katakan sebagai dominan sebab syarat utama dalam dominan adalah dia kena ada paling kurang 2 batang candle di dalam body dominan. Yang ketiga, break. Ataupun yang keempat, break. Atau yang kelima, break. Atau yang keenam, break. Tetapi minima di dalam body yang tak pecah atas bawah mesti ada 2. Iaitu ini. 1, dan sini 2. Okey, 1 dan 2. Dia tak break bawah, dia tak break atas. The next third one then only dia break. Ini adalah ciri dominan. Okey. Ini yang kita cari, iaitu candle yang break ini akan memberikan kita satu arah. Sekarang arahnya sudah pergi ke atas. Apakah kita akan entry di sini? No. Sudah Musang diajar untuk masuk di kawasan initial break. Di mana kawasan initial break? Di sini. Zone IB. Ini zone IB. Zone ini adalah zone entry. Kita tak ajar dia untuk masuk di atas ini. Bila dia break, terus masuk. Breakout. No. Kita tak pernah ajar macam itu. Kita ajar dia suruh tunggu. Dan tunggu sehingga dia masuk dalam zone ini. Dan only you boleh buy. Okay. Cikgu Zul ada soalan ni. Dia kata Faizal tanya jika satu candle besar tu memang dia ada 2 batang CS tengah trend. Adakah dikira CS dominan juga? Kalau tengah-tengah trend ada candle besar, adakah dikira CS dominan? Yes, itu adalah dominan. Tetapi itu bukannya menjadi candle reversal. Dominan itu merujuk kepada continuation. Kalau you berada dalam satu low, kemudian you tarik fibo, belum mencukupi you punya fibo level, berlaku satu dominan di pertengahan, ia akan memberikan you 2 perkara. Yang pertama adalah ada berlaku pullback. Kita tahu market tak bergerak dengan garis lurus, dia akan buat dalam bentuk zigzag. So dominan itu merujuk kepada akan berlaku pullback. Okey, tarik dekat dominan untuk mendapatkan paling kurang TP1 atau TP2. Okey, now sekiranya dominan itu dia tak break ke bawah, tidak berlaku pullback, tetapi dia break di atas, ada 2 candle di dalam, dan the third one dia follow balik trend asal, itu adalah continuation. You boleh buat re-entry di situ. Faham Ada 2 keadaan. Yang pertama, dia boleh jadi pullback sekiranya belum sampai level fibo complete cycle atau TP2, atau dia akan menjadi satu continuation untuk momentum yang lebih kuat. Sebab dominan bila kita melihat di time frame besar, dia adalah sideways di time frame kecil. 3 atau 4 batang dominan di H1 merujuk kepada 4 atau 5 jam berlaku sideways di time frame kecil. Okey, bila dia boost ke atas,
bermaksud berlaku pemecahan untuk continue trend yang sebelah petang atau pagi tadi, malam dia continue trend. Okey, ada soalan lagi satu. Yang bila disebut Cikgu Zul break tu, ada Hasri tanya, break tu macam mana? Adakah shadow dikira untuk break ke tak ni? Shadow tak dikira break. Body close harus di luar daripada candle dominant. Body, iaitu closing dia mesti di luar daripada dominant. Shadow tak kira. Okey? Shadow tak kira. Ada soalan lagi? Dah tak ada, boleh teruskan. Nanti Okay, saya akan bantulah masa tengah-tengah perjalanan tu. Alright. Now. Alright. Sekarang kalau kita melihat kepada perjalanan EU ni, kita pergi kepada EU ya. Now, insya-Allah kita buat terus dia punya analisa. Nah, kita melihat di sini. Saya beritahu guna Fibo adalah untuk mendapatkan di mana swing high, di mana swing low. So that kita akan masuk dengan lebih confident level lah. Now, ini yang saya katakan sebagai dominant. Kalau kita melihat di sini ya, kalau kita melihat di sini, kita melihat bahawasanya ada sebatang candle 1, 2, 3, yang keempat break. Okey, yang keempat break dan lolos daripada body bull. Di mana tempat untuk tarik Fibo? Fibo akan ditarik daripada body yang keluar daripada body bull yang dimatikan ini dan terus ke atas. Okey, terus ke atas. Apakah kita akan masuk sell di sini? No, saya dah beritahu. Dia akan masuk balik ke dalam kotak kawasan candle dimatikan ini untuk memberikan you entry. Dilarang untuk masuk di sini sebab you akan float. You akan float nanti. So, tunggu dia masuk balik ke dalam kotak. Okay, then only you boleh sell. Kalau tak berani di sini, di kawasan ekor pimba ini, tunggu di sini bila datang balik bear, mematikan candle bull. Bermaksudnya, seller dah start masuk balik. Tadi buyer masuk, push up, saki-baki buyer masih ada lagi, dia push up market. Lepas itu, di dalam kotak ini, you takut nak masuk, no, relax, tunggu seller masuk. Pam, datang balik seller, iaitu bear candle. Then you boleh continue sell di sini. Di situ. Tak ada masalah. Okay? You pass. Cikgu Zul, ada yang tak clear lagi. Dia kata chart yang tunjuk sekarang tu, walaupun Cikgu Zul ada cerita pasal candle dominant break dan sebagainya, tapi ada yang masih tak clear lagi. Macam mana nak tarik tu sebenarnya tu? Soalan satu, soalan kedua dia tanya kalau dominant bear atau bull yang break tu semua candle berlawanan atau boleh bercampur-campur candle tu? Di dalam body boleh bercampur-campur. Okay. Tapi yang di dalam body boleh bercampur-campur, tetapi yang break itu adalah menjadi kita punya penentu. Kalau body bull ya, di dalam tu bercampur-campur, yang break itu bear. Bermaksud market sekarang sedang dikuasai oleh seller. Katakan body bull di dalam bercampur-campur bull bear di break oleh bull juga. So bull di break oleh bull juga. Dia merujuk bahawasanya market sedang buat momentum continuation. Bull di break oleh bull, dia merujuk yang tadi di dalam badan body bull yang ada bermacam-macam candle itu adalah keadaan correction. Akhirnya momentum up balik semula, follow balik buy. Kalau dia bear, itu adalah reversal, follow back. Okay? Now, dalam situasi ini, bull, di dalam ini ada sebatang bull, 2 batang bear, di break oleh bear. Bermaksud ini adalah reversal trend. Okay? Now, cara nak tarik adalah daripada atas di sini,
the top ya, dalam kluster ini di mana yang paling tinggi ekor, itulah tempatnya. Dan juga sekarang candle yang berjaya lolos daripada body bull, ambil body dia. So, di manakah tempat kita nak TP? Now, ini adalah first TP kita. Okay. Now, second TP kita berada di sini. Okay, ini saya buanglah AO ni. Nak ajar ni tak sempat. Now. Okey, Cikgu Zul, ada yang tak clear lagi. Adakah dominant break tu, dia soalan dia daripada Adam, adakah dominant break kena break CB1 atau CB tu hanya untuk initial break saja? Itu soalan dia. Okey, soalan itu sebenarnya lebih kepada multi time frame. Okey, saya nak pergi ke situ tapi mungkin saya baru nak tunjuk point dia kat mana nak tarik. Okey, nanti saya pergi ke situ. Sekejap lagi. Boleh ya? Sabar. Now, di sini kita akan letak fiber untuk tarik adalah di sini. Okey. Now, kenapa kita boleh TP dekat TP alert 2? Okey. Di mana keyakinan kita untuk kita TP di situ? Okey. Now, kita lihat di sini. Dalam perjalanan turun, tiada satu candle bull berjaya break candle bear. Semuanya bull ini kecil-kecil. Betul? Now, dia merujuk market buyer tak cukup kuat. Akhirnya dia sampai ke TP1. Okey. Now, di TP1 sekalipun tidak ada buyer yang mampu break seller ini. Akhirnya datang lagi seller. Now, di sini barulah ada buyer masuk. But remember, dalam apa keadaan sekalipun CB1 harus pecah. Sebab CB1 itu adalah pintu pembuka market sekiranya market nak berubah. So, di mana CB1? Saya dah beritahu tadi ciri dia nak kenal macam mana. Now, di sini ada satu low. Sini ada satu low. Sini ada new low. So, antara low dengan new low, CB1 ni berada di sini. Ini pintu market. Hanya break ini sahaja yang memungkinkan market akan naik. Tetapi tak break. So, keadaan untuk bertukar belum berlaku. Sebab itu kita ada SOP. Wajib break IB, wajib berlaku IB, wajib break CB1 dan tunggu retest. Salah satu ini fail, maka kita akan selamat daripada masuk sembrono di dalam market. Nampaknya macam nak naik di sini, bukan? Tetapi market punya pintu tak buka, jadi tak boleh masuk. Sehinggalah dia hit kita punya fiber level. Okay? Now, back to kita punya soalan tadi. Sekiranya berlaku dominan tetapi tak break CB1, apa nak buat? Now, kaitan antara dominan dengan CB1 amat unik. Iaitu jika berlaku dominant break di H1, okey, sekarang ni kita tengok di H4, okey. Now, berlaku dominant break di H4 bermaksud ada CB1 break di H1. Berlaku dominant break di H1 bermaksud berlaku CB1 break di time frame 15. So, kalau kita berada dekat H4 dan kita tarik fiber berasaskan kepada dominant break, di H4, bermaksud kita sedang mengukur H1 punya CB1 sebab di H4 belum ada pintu market nak tukar. Sebab di sini pintunya tak ada. Pintu dia untuk bertukar berada di sini. Okey. Ini akhirnya dia break dekat level TP1. Tapi sebelum ini berlaku, di sini tak ada pintu. Now,
H1 yang akan beritahu dia nak turun. Okey, nah kita tengok. Okey. Nah, yang biru ini merujuk kepada dominant break H4. Okey. Tetapi di mana dia punya CB1? CB1 berada di sini. Di sini. Oh no, sorry, di sini. Sorry di sini. Nih, ada bear ni kan. Ni halangan dia ni. Akhirnya dia pecah. Jadi, kalau kita nak kaitkan dominan dengan CB1, sekiranya di time frame H4, pintunya iaitu CB1 belum break, tetapi H1, CB1 nya dah break, perjalanan di H4 akan bersifat sementara sebab pintunya belum buka. Yang buka hanyalah di H1. So, you sepatutnya ukur perjalanan di H1. Sebab di H4 belum ada. Sekiranya di H4 bagi CB1 break, pintunya buka, then only you boleh melihat H4 punya perjalanan akan berada lebih jauh. Lebih jauh. So, di sini, kalau kita tengok dekat H4, Cikgu Zul, minta maaf Cikgu Zul. Ada juga yang keliru lagi. Sebenarnya Cikgu Zul dah sebut Fibo tu apa benda tu dia tanya? Alamak, wah. Kalau nak dimulakan balik apa itu Fibo malam ni 1 jam, 2 jam tak cukup wah. Tak perlu mula, tapi lebih kurang terangkan sebersikit je kemudian continue tadi. Fibonacci ini adalah penggunaan mathematics di dalam market. Okey, digunakan secara meluas oleh Fibonacci, bahkan di dalam Al-Quran juga ada menyebut numbering ini disebutkan sebagai golden ratio 61.8, 61.8 digunakan, bahkan di dalam badan manusia ini juga adalah berkait rapat dengan Fibonacci. Stability badan manusia ini berasaskan kepada pengiraan Fibonacci. Kedudukan Kaabah itu adalah berasaskan kepada Fibonacci. Berasaskan kepada pengiraan daripada utara, selatan, timur, barat. So, boleh dikatakan keseluruhan di dalam alam ini menggunakan pengiraan mathematics. Okey, jadi kita menggunakan mathematics untuk mendapatkan di mana ending sesuatu trend. Penggunaan mathematics di dalam market. Now, sebagai contoh, macam mana saya nak tahu yang di sini ni dah habis? Saya nak buy ke saya nak sell ke saya tak tahu. Saya nak rely on what? Saya boleh masuk berbagai-bagai indikator. Berbagai-bagai macam bulan, bintang, sana sini, anak panah, arrow. Tapi kebanyakannya repaint. Somehow dia ada, sometimes dia ada, sometimes dia hilang. Jadi bagaimana, apa, petunjuk apa yang nak memberitahu saya market di kawasan kotak itu dah berakhir? Patutkah saya continue sell atau saya kena buy? Now, di sinilah menggunakan kaedah Fibonacci, iaitu memang cara saya agak unik. You kalau tengok di mana-mana buku ke internet ke, you tak akan jumpa macam apa yang saya buat. Kerana ini adalah my own research. Saya punya research sendiri. Cara lama dia pakai konvensional, dia buat high low, but not me. Okay, now saya menggunakan kaedah candle. Now, di sini adalah candle dominan yang dipecahkan. Saya akan tarik base pada close candle yang break dominan dan terus ke atas. Now, inilah yang merujukkan kepada market dah nak berubah. Tapi kena ambil SOP yang berlaku di setiap level Fibo. Dia akan memberitahu kita market tu sudah sampai dia punya had. Sama ada dia nak pergi lagi atau tidak, itu bergantung kepada the next SOP yang kita nak. Okay, now, katakan di sini. Di sini, selepas dia hit kita punya alert TP2, okay, alert TP2, apa yang ada di sini? Lagi satu berlaku dominant break. Okay.
candle ini yang besar ni, yang ini, okey. Di dalam dia ada berpuluh-puluh candle. Saya tak tahu selagi dia tak pecah, saya tak akan buy. Sebab saya tak tahu siapa yang sedang kuasai market sekarang. Buyer atau seller. As long as dia ada dalam body, saya tak boleh buat keputusan. Akhirnya, adalah seekor penunjuk jalan, iaitu yang ini. Dia keluar daripada kotak. No. Saya tak akan buy di sini. Dilarang. Tapi saya akan buy di sini. Bila dia masuk balik dalam kotak. So, itu yang saya kata, kita kena tahu di mana pertamanya ada starting. Mula trend, pasti ada ending. Macam mana you nak determine itu adalah ending? Guna FIBO. Now, sekarang kita sudah dapat satu low, iaitu di sini, sebagai ending. Dan ending ini akan menjadi starting yang baru, bukan? Starting yang baru. So, ambil FIBO ni, low di sini. Di mana candle yang break? Yang ini, bukan? Betul? Yang ini, bukan? Ini yang break, kan? Akhirnya, pergi kepada alert TP1. Tapi kenapa apa dah jadi di sini? Kenapa dia ada break di atas? Okay. Now, here comes the trick. Now, di sini ada echo, kan? Ada echo, kan? No. Market pernah penetrate, dia pernah pecut, dia pernah pergi adalah di sini. Okay. Nampak? Ini zone yang you kena alert. Nampak? Alert TP1. Tapi cikgu kata tadi kat bawah ni. No, relax. Bila you ada FIBO, okay, you boleh letak di close body. Saya katakan sebagai you nak TP selamat. But somehow market masih pergi. Masih pergi lagi. Okay, now kita nak analysekan di mana had dia yang terakhir. Kita dah TP dah. Kita dah TP. Now kita akan letak di echo. Now ini adalah zone yang kita akan alert. Ada tak kemasukan seller dengan mematikan candle buyer? Nombor satu, iaitu berlaku AB. SOP kita. Berlaku tak? Yes, berlaku. Kemasukan seller mematikan candle buyer. Betul? Now, berlaku di situ. Now, berlaku AB. Mana pintu dia nak turun? Tak berlaku di sini. Tapi somehow bila berlaku IB, kemasukan seller, pasti ada pintu buka. Somehow dia tak berlaku di situ, dia berlaku di H1. Mana pintu buka? Ini pintu buka dia. Ada high, ada new high. Antara high dengan new high, pintunya ada di bawah ni. Pecah, bukan? Ini pintu market. Pecah, bukan? Now sell. Dengan H4 punya syarat telah pun hit kita punya alert TP1. Kenapa dia tak pergi TP2? Kenapa dia tak pergi TP2? Sebab market bergerak daripada sini. Ini adalah pullback. Untuk pullback TP adalah TP1, maksima TP2, iaitu berada di sini. Maksima. Kalau dia boleh pergi kepada complete cycle, ini bukan pullback, ini dah jadi satu trend baru. Dia break puncak sebelah. So, untuk pullback, dia hanya pergi alert TP1 saja, maksima TP2 zone dia. Okay? Now, dalam
dalam melihat kepada mana-mana ya, mana-mana. Kalau I katakan kat sini sebagai starting, ini saya sudah dapat sebagai ending tadi. Nah, ini akan jadi mula baru. Dia akan dapat di sini. Kalau di sini, pasti dia akan dapat di sini. Pasti. Saya katakan pasti. Kalau kat sini, dia mesti akan dapat di sini. Hanya fiber saja yang mampu memberi you ending. Okey? Now, Okey, betul. Ada soalan seterusnya. Dia Afiq tanya kalau di H4 dah sampai Fibo level, let's say lah kita pakai Fibo level 423, tetapi dia kata masih lagi continue trend. So dia keliru kat mana sebenarnya nak tarik Fibo seterusnya? Pergi lagi. Pergi lagi. Now, biasa berlaku. Benda itu bukan tak biasa berlaku ya. No, biasa berlaku. Bahkan kita kena alert. That's why kalau H4 kita punya GPS yang time frame kecil ni dia pergi beyond 423 itu biasa 15 minit, 5 minit, 1 jam. Sebab kita punya panduan di H4. Okey, bermaksudnya H4 ni belum cukup. Okey. Now, kalau kita guna H4, H4 pun dia dah break 423. Now, ada dua perkara. Ada dua perkara ya. Now, dengar elok. Yang pertama, contohlah, saya betul sebagai contohlah. Di sini ya. Ini memang cantik. Okey, sebelum itu saya tunjukkan di sini dulu. Apakah di sini ending? Apakah di sini ending? Now, di sini. Apakah ini ending? Hanya fiber, saya nak beritahu tadi, hanya fiber saja yang boleh memberitahu. Okey, now, ingat balik. Di mana pintu market daripada bawah ni? Mana pintu dia? Adalah halangan yang pertama. Di sini. Takkan saya nak ambil halangan di sini. Ini dah halangan yang kedua. Ini halangan yang pertama dia. Okey. Yang mana yang break? Yang ini yang break. Okey. Ambil fiber. Letak di body. Terus tarik keluar. You akan dapat. Ini. Ini zone you. Ini zone you yang boleh memberitahu you. Inilah ending market. Iaitu di alert TP2. Hanya itu saja. Now you tengok dekat alert TP1. Di alert TP1 market tak boleh turun sebab tak ada pintu. Pintunya di mana? Pintunya di sini, di bawah ni. Akhirnya dia break up. Bila dia break atas pada TP1, now you tahu the next step is TP2. Tak susah. Menggunakan fiber, tak susah. Cuma biar poin yang betul dan istiqamah. Poin itu kita tak alih-alih sesuka hati kita. Okey, nak tunjuk orang sejak alih candle ni, kejap alih candle ni. No. Fiber Musa ada konsep. Dan konsep fiber ini tak berubah. Candle tetap sama. Candle itulah yang menjadi candle Musa. Okey, now back to the soalan tadi. Now, bila kita sudah melihat di situ, sudah cukup dia punya skill level dia di TP2. Now, lihat pintu di sini sudah pecah kan? Back, ini break. Now, kita tarik di sini. Okay, kita tarik di situ. Ini adalah contoh bagaimana kita melihat dia pecah dan dia pecah bukan? Alert complete cycle pecah bukan? Kan? Dengar apa saya nak beritahu. Now, di sini fiber ini tidak salah untuk memberikan kita satu TP. Betul? Tak salah. Itu adalah TP sebelum dia buat satu lonjakan ke atas. Okey, TP. Now, cuba lihat di sini. Dalam perjalanan turun, dia break kita punya alert pullback zone, alert breakout zone, setup zone kita ni. Kalau dia mampu close atas pada alert pullback, dia akan pergi kepada zone sini. Entry level. Tapi dia duduk di bawah alert breakout. Breakout ni nak tunjuk dia pergi bawah. Dia tak mampu duduk atas pada satu level. Level pullback. Pullback atas. Breakout bawah. Now di zone TP1, anda tak sepatutnya buy. Why? Sebab tak ada buyer. Dia potong macam tu saja. So kita tahu momentum tengah kuat. So the next is TP2. Now,
Kalau you tengok pada TP2 pun, dia break. Berlaku satu rejection untuk naik. Now, nak naik ini, mana pintu dia? Dalam perjalanan turun ni tak ada pintu. Mana halangan dia? Halangan dia pertama, yang dia kena break. Halangan dia dekat atas ni, dekat dengan setup zone. Sebab tu, untuk buy, tak boleh. So, secara automatik saya tahu dia akan pergi kepada zone complete cycle. Alert complete cycle. Kita ada dua zone. Actually, zone ni besar. Okay, actually zone ni besar. Ada yang tanya, apa tu, Amirullah tanya, TP1 ni wajib ke ambil? Dia sekarang ni dah banyak TP ni, TP mana satu nak TP ni? So TP1 tu wajib ke ambil? Sekejap. Yang tadi soalan tak habis lagi. Nanti saya pergi ke situ, ya. Now, lepas tu, dekat sini, sepatutnya alert complete cycle ni. Alright? Now, dia patutnya naik. Tapi kita kena tahu di mana pintu buka market. Selalu saya cakap, di mana marketnya pintu nak berjalan up, mana halangan pertama? Halangan dia berada di sini. Saya hitamkan ke apa pun boleh nampak kat sini. Tu dia halangan. Halangan untuk market break up di situ. Sekiranya market berada di atas, akan berubah. Tapi dia tak berlaku. Now, katakan kita nak tengok dan kita assume ini compression ataupun pullback ataupun retrace. Kita nak tahu kat mana dia dah ending. Ambil di sini. Di H4 tiada tanda-tanda kenaikan. Tapi market naik. Walaupun dia sampai di sini. So, pasti ada yang menyebabkan market buka pintu untuk naik. So, kita tengok dekat H1. Di H1 tak ada, ni sebatang besar. Tak ada. Pergi kat M30. Finally kita jumpa. Di M30 rupanya ada satu daripada dua konsep musang, iaitu dominant break. Dominant break. Yang break yang mana? Yang ini. Kecil je. Kecil sahaja. Tapi tengok, bila dia break, dia akan masuk balik dalam zone. Dia akan masuk balik dalam zone kotak. Sebab tu saya larang sekiranya bila dia break terus nak buy. Tak boleh. Yang ini je. Ambil ini. Body, terus ke bawah. Pergi zone, alert, cycle. Alert, complete cycle. Pergi balik dekat H4. Yang ni saya buang dulu. Ya. Ini saya buang dulu ya. Perlu balik. Okey, tengok macam ni. Ini break. Okey, bawah. Pergi kepada H4. Mari tengok. Semasa dia hit pintu untuk H4, dia dah sampai alert complete cycle. Dalam dia nak pergi ketuk pintu atas, dia dah lemas. Dia dah complete. Dia dah tak mampu nak naik. Okay? So, dalam arti kata lain, dia tak mampu untuk buka H4 punya pintu. Okay? So, apa berlaku di sini? Satu lagi dominant break. Ada satu CB1. Halangan ni, halangan terdekat ni. Okay? Halangan yang ni break. Now, you ambil di sini, tarik sini. Okay. Saya kata ada dua cara kan? Sabar, satu persatu. Nah, sekarang bila you tarik dekat dominant ni, apa yang saya beritahu adalah CB1 break di time frame kecil. Kalau sekarang di H4, dia merujuk CB1 break di H1. Kalau you nak perjalanan H4,
you nak ukur H4, you kena cari CB1 dia. You tak boleh ambil dominant. Mana dia punya CB1? Pintu market dia sendiri. Iaitu di sini. Yang ini, yang hitam ni, yang break ni. You tak boleh ambil yang ini. So, ini ubah ke sini. Okey. Okey. Sekarang dia sudah ada di alert complete cycle. Okey. Paling jauh, you sudah TP, paling jauh, you boleh tarik di echo saja. Di echo-nya sahaja. Now, sekarang kita tengok. Market sekarang sudah berada di alert complete cycle. Alert complete cycle. Okay, so sama ada you ubah daripada dominant pergi kepada CB1 atau you pergi kepada time frame yang lebih besar, iaitu daily. Sebab daily kuat untuk turun. Okay, now cuba tengok di sini. Tadi, bukan tadilah. Tadilah tengah hari tadi. Saya beritahu di sini ada berlaku zone initial break. Okey? Berlaku zone, bukan zone dulu. Sorry. Ada sebatang candle saja. Yang kedua ini pecah. So, bila tak ada dominant, you kena cari CB1 break. CB1 ada di sini. So, yang mana? Yang ini. So, ambil yang ini. Tarik. Dia sudah sampai di zone alert TP1. Bila dia sampai di zone alert TP1, dia harus berlaku pullback. Why? Sebab H1 sudah jauh berjalan. Cuma H4 saja belum. You nak ambil TP di TP1, okey, tak ada masalah. Okey, sebab kalau tengok di H1, dia sudah complete cycle. Maksud saya lah. Di sini berlaku kemasukan buyer. Wajib berlaku kemasukan buyer. Wajib break CB1. Okey, dan break, dan ini retest. Okey. Ambil ini body body break CB1. Dia sudah pergi kepada zone alert TP2. Alert TP2. Sekarang kalau kita tengok, dia sudah break zone TP2. So next target adalah sini. Tapi market ni turun, kenapa? Kenapa market turun? Now, kita kena ingat bila berlaku salah satu daripada dua konsep Musa, iaitu dominant. Okey, break merujuk kepada buka pintu untuk turun. Ambil dominant. Ini adalah level pullback. Nah, saya jangkakan kalau tengok pada FB, saya katakan dia akan pergi di zone sini. Dia akan pergi di zone sini. Okey. Now, saya nak jawab soalan TP1 atau TP2 atau TP3 ataupun TP3 nak ambil. Now, macam ni. Di mana-mana time frame. Okey, di mana-mana time frame tak ada masalah. Okey. Katakan kita ambil base pada CB1 break. CB1 berada di mana? Di sini. Kenapa kita ambil CB1? Sebab di sini tak ada dominant. Kalau dalam keadaan ada dominant, ada CB1, maka kita akan ambil dominant dululah. CB1 kemudian. Kita akan tarik kemudian. Sekiranya dominant sudah tidak mampu lagi tahan harga. Sekiranya dominant itu sudah pecah dia punya 423, maka kita ubah kepada CB1. Sebab kita nak ukur di time frame tu CB1 dia sendiri. Kalau kita ukur dominant, dia merujuk kepada CB1 di time frame kecil. Nah, sekarang ini saya tarik Nah,
Kalau saya nak TP dekat TP1, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada siapa pun yang melarang sebab kita on the apa ni on the right track, on the profit side lah, tak ada masalah. But kita masih winning, on the winning side. Problem dia di mana you nak masuk on the second re-entry. Kat mana you nak masuk? Okay, now kalau you sudah TP di sini, okay, now saya beritahu banyak kali, kalau market nak berubah, dia kena buka pintu. Kalau daripada bawah untuk naik, dia kena buka pintu atas. Di mana pintu atas dia? Nah, buka mata dan lihat adalah halangan terdekat di sini. Nah, kalau dia boleh duduk atas ni, then okay, you nak buy. Tapi kalau dia tak boleh break, bermasuk pintu untuk ke atas, tak buka. Now you tell me, kenapa you nak ambil hanya di sini saja? Kenapa you nak ambil hanya di situ saja? Kenapa you nak ambil di situ? Sebab tu, kita kena lihat, kalau you berada di H4, mungkin tengok 4 jam sekali. Okay, pintu dah buka ke belum? Berlaku initial break ke belum? Dah break CB1 ke belum? Nah, kalau itu tidak berlaku, you tak boleh buy di sini. Sebab market belum cukup dia punya ukuran dia. Now, katakan you sampai sini pula. Sudah TP. Okay, sudah TP. Nak buy. Lagi tak boleh. Mana dia punya IB? Kemasukan buyer? Tak ada. Mana dia punya CB1? Pun tak ada. Memang fail untuk you buy. You tak boleh buy langsung. Tak boleh. Tak boleh buy langsung. Okay? Okay, setakat tu jelas tak? Jelas tak? Jelas. Setakat ni semua jelas. Semua macam dah clear dah. Cuma ada beberapa jugalah yang terlepas pandang masih lagi keliru dekat mana CB1 dan semua. Itu je lah tinggal. Okey, saya buka soalan. Okey, soalan-soalan kalau boleh semua teruskan soalan. Jadi ada macam ada yang masih lagi tanya, itulah. Cikgu Zul sensitif sikit tapi boleh juga terangkan balik. Ada yang keliru. Mana satu CB1 ni cikgu? Aduh. Dia kena ulang balik nampaknya. Kenapa dapat nama Musa? Itu tak boleh beritahu lah kot. Okeylah. Saya ulang balik. Kita ada 15 minit saja lagi. Kalau boleh mungkin terangkan sikit lah. Okey. Untuk fiber musang dia punya key dia. Saya beritahu lagi sekali, selain daripada SOP kita tadi, mesti ada FB, mesti break CB1, mesti ada retest. Dia punya key dalam fiber musang adalah CB1. Kepentingan CB1 dalam fiber musang CBR ini amat penting sebab dia adalah critical level. Dialah menjadi penentu bagi satu-satu market sama ada dia nak berubah ataupun dia akan sustain dengan trend terdahulu. Okey, saya ulang. Dalam fiber musang yang menjadi key adalah CB1. Sebab dengan CB1 dia dapat beritahu kita sama ada dia nak sustain ataupun dia nak berubah. Nah, bagaimana kita nak kenal CB1? Bagaimana kita nak kenal CB1? Saya dah beritahu tadi CB1 adalah di antara dua puncak bukit, height, new height, pertengahan dia adalah CB1. Saya draw lagi sekali. Market tengah up. Okey. Market tengah up. Dan berlaku kenaikan. Now, in order to buat reversal ataupun tukar trend, kita tak perlukan level ini untuk dia bertukar.
kita hanya perlukan level ini untuk dia bertukar. Dengan syarat dia break. Okey, dengan syarat dia break. Now, yang ini yang kita katakan sebagai CB1, iaitu candle break pertama sekali. Candle break nombor 1. Yang ini candle break nombor 2. Apa jadi bila dia break yang nombor 2? Nah, setiap satu itu memberi kita makna. Banyak lagi sebenarnya. Okey, CB2. Apa jadi jika dia break CB2? Okey, di mana nak masuk sekiranya dia break CB2? Okey, benda ni terlalu banyak, menambahkan dia akan memberi kita satu keyakinan yang amat tinggi. Nah, bila break CB1 di sini, secara automatik kita boleh kata market akan berubah. Nah, di mana-mana sekalipun. Okey ya. Nah, contoh. Di dalam perjalanan naik ini. Okey, dalam perjalanan naik ini saya tukar color dia. Okey. Dalam perjalanan naik ini, di mana dia punya CB1? Sebab saya Cikgu Zul, line tak bagus lah cikgu. tahu jika tak boleh tu juga di sini. Okey. So, sama juga di sini. Kalau kita tengok di mana buka pintu market. Selagi dia tak boleh break pembuka pintu market, dia tak boleh naik. Okey. Nah, kita tengok. Market dia buat satu pergerakan, kemudian dia buat satu pullback. Kemudian dia buat satu lagi pergerakan dan dia buat satu pullback. Dia buat satu lagi pergerakan dan dia buat pullback. Dia buat satu lagi pergerakan. Saya besarkan gambar ni. Nah. Okey. Kalau kita tengok di sini, market dia punya intention adalah sentiasa buat new low. Betul? Satu low. Naik buat pullback. Another low, break sebelah. Buat pullback. Another low, break sebelah. Naik pullback. Another low. Tapi, the next, dia buat saya sebenarnya ambil body tau. Okey, saya fiber musang ni dia guna body, dia tak guna sangat ekor. The next yang ini dia punya body, dia close atas pada body yang ini. Ni low. Ini closing dia. Now you tell me. Market sudah tak mampu lagi break low. Okey, ekor biarkan. Dia punya close market, current price, dia tak mampu duduk berada di bawah. Now, di mana halangan pertama dalam situasi dia nak naik? Di sini. Itu buka pintu. Dia pernah test sekali, dia tak mau lagi duduk atas, dia turun, the next dia sudah pecah. Now, pecah saja tarik fiber. Tarik fiber. Pecah ni kan? Tarik sini dulu. First TP, TP1. Second TP di TP2. Okay, nampak? Di TP2. Katakan kita dah TP, pasti kena dekat complete cycle. Tapi market pergi lagi. Nah, ingat. Pertamanya, kalau ada shadow, you boleh ubah ke shadow. Okay? Ubah ke shadow. Kalau dia masih pergi lagi, sekarang ni bukan H4, D1 dia sedang jalan. But now, alhamdulillah, dia hit kita punya complete cycle dan dia turun ke bawah. Now, sekarang apa yang saya nak beritahu adalah macam mana nak kenal CB1. So CB1 adalah seperti ini. Dia buat low, naik, buat new low, naik, buat new low, naik, buat new low, naik. The next dia tak boleh buat new low lah.
Dia naik dan dia break kepala halangan yang pertama sekali di sini. Dia break kan? Inilah CB1. Itu di sini. Okey, faham macam mana kita nak kenal CB1? Soalan? Baik. Lagi 5 minit. Okey, soalan saya rasa jelas sangat tu. Semua orang tu sebab berapa kali dah ulang dan sebagainya, dan akhir sekali Cikgu Zul pun terangkan satu persatu balik. Maknanya dia jelas lah bila tidak dia turun-turun, tak ada penurunan yang baru, tak ada low yang baru, kemudian ada break, sebab itu dikenali CB1, CB2 dan seterusnya lah. Okey, mungkin kita boleh habiskan dengan last kali ada yang minta analisis sedikit untuk EU. Itu je lah, kita habiskan dekat situ. EU untuk EU, analisis untuk EU. Dan kemudian saya akan tutupkan dengan juga saya ada benda nak bagi tahu juga pada semua, ada pengumuman pada sama juga kita akhirkan analisis untuk EU. Saya beritahu untuk H4 punya EU H4 punya EU. Now, daripada atas di sini kita sudah buat analisa, sudah buat analisa. Market di sini sudah pun mencukupkan dia punya circle fiber dia. Di sini dia sudah cukup kita dia punya circle fiber di alert complete cycle. Alert complete cycle. Now, yang di sini di fiber level ini harus ada yang buka pintu untuk ke atas. Kena ada yang buka pintu untuk ke atas. Kalau tidak, H4 ni tak boleh naik. Now, di mana dia punya buka pintu? Buka pintu dia berada di situ. Now, ambil fiber, tarik di close body, terus ke atas. Now, untuk TP kita yang pertama sudah sampai di alert TP1. Alert TP1. Dan berlaku pemasukan buy seller dengan mematikan candle buyer. Now, di sini. Candle buyer ini mati. Now, sekarang saya don't worry, saya ada sini ni, nampak ni, premature entry, zone entry saya ni, saya tunggu ni. Now, berlaku pullback. Dan pullback dia berbentuk dalam bentuk ABC A, B, C. Sekarang ni tengah buat C. Saya sedang menunggu di mana ending pullback. Sebab saya nak TP dekat sini. Saya nak TP kat situ. So, saya nak tahu di mana ending pullback. Now, remember, kalau you jalan dengan you punya anak, untuk 1 km, you memang steady. Tapi anak you 100 meter, dia sudah penat. So, dia akan pergi minta ayah nak air, ayah nak ni, ayah nak tu. Maknanya dia nak buat pullback. Dia nak isi energi dia. So that dia boleh pergi bersama dengan you lagi nanti. So, tanya dia, kat mana dia nak pergi. So, kalau you dekat H4, you punya anak adalah H1. So, perjalanan pullback ini di H1. Now, di H1, walaupun dia pullback, dia harus ikut kita punya SOP. Di sini setelah berlaku dominant break. Betul? Setelah berlaku dominant break. Naik kembali ini adalah entry di dalam zone kotak. Yang ini dah break. So, kita sepatutnya sudah ada di mana tempat yang kita nak. Nampak? Ini zone saya. Untuk buy mode. Ini zone pullback sebelum news. Dan news naik cari alert breakout zone. Alert breakout zone. Dia hit kita punya alert breakout zone. Dan terus pergi kepada TP level kita. Now, sekarang dia sedang berada di alert TP2. Ini adalah tempat saya untuk cari buy. Tapi mana SOP saya? Ada you wait for SOP berlaku di H1, memang lambat gila punya, atau you pergi 15 minit. 15 minit harus support perjalanan di H1. Saya buat fiber level. Sebab kita tahu dia sudah hit TP kita. Nak masuk sekarang, saya tak ada masalah. You tanggung you punya risk. Tapi saya perlukan SOP. Saya nakkan keyakinan. Now,
Saya buang semua. Sudah hit. Tapi saya nak tahu di mana dia punya SOP saya. Now, baik. Okey. Di sini 15 minit nampak dia sedang buat rejection. Kalau nak masuk di sini, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. You punya duit, you punya risk. So, saya akan cari paling kurang SOP untuk saya. Now, belum berlaku apa-apa SOP untuk naik. Tapi dia berada di zone yang saya nak. So, saya tunggu lah. Saya tunggu lah. Sebab dia akan menjadi begini. Dia akan naik, break, pintu untuk buka market di sini. Okay, break. Saya percaya dengan sepenuh keyakinan dia akan turun bawah untuk ambil order saya. Entry level 9 menunggu saya nanti. InsyaAllah. Entry level 9 saya akan berada di sini. Saya akan masuk buy di situ. Entry level 9. InsyaAllah. Okay. Apa pun, saya memang cari buy. Okay. Ini analisa saya. Saya memang cari buy. Okay. H1 sebab H1 sudah sampai di ending pullback level. Iaitu di sini. Ini pullback level saya. Sudah sampai. Hanya dengan Fibo sahaja yang akan memberikan you benda macam ni. You tak boleh rely on dot, on apa, anak panah, bintang. Tak. Hanya Fibo saja. Okey, itu saja. Ya, Zazrul. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zul. Ada yang tanya lagi apa tu macam mana AO apa tu, tak sempat lah kita nak cover semua. Tahu AO lagi bagus. Allahu Akbar. Memang best. Tapi kita juga kongsikan all out nanti hari Sabtu ni sebab ini adalah Fibo Musang yang kita Saya ucap tahniah pada yang sudah register ke sana. Alhamdulillah, insya-Allah terjumpa di sana nanti. Saya ucapkan tahniah, terjumpa lagi di sana. Okey, terima kasih Cikgu. Saya nak sambung sikit. Silakan. Okay. Apa tu, bagi yang berminat untuk belajar terus dan lebih detail untuk Fibo Musang, kerana keindahan Fibo Musang adalah semata-mata kita boleh menggunakan candlestick candlestick semata, the naked chart way. So kita boleh tahu di mana trend mati dan trend bermula dengan kita tahu break CB1 sebagai pintu dan kita tahu TP di mana dan entry zone untuk apabila sampai cycle, complete cycle kita boleh cari di time frame lebih rendah. So bagi anda yang nak belajar lebih lanjut, kita ada beberapa yang kita boleh kita buat dan anda boleh belajar juga apa tu secara webinar, dan pada sama juga bagi anda yang benar-benar serius boleh datang ke kita punya Fibo Musang Final Chapter. Kenapa Fibo Musang Final Chapter ni berbeza lepas? Kerana dia adalah satu-satunya program yang kita all out. So maksud all out tu ialah memang saya dah bincang dengan Cikgu Zul, Cikgu Bahar, kita akan bagi habis-habisan daripada sebasic-basicnya sampai sedetail-detailnya sampai kepada AO. Kita akan clear di mana trend reversal, kita akan dapat perhatikan di mana divergent berlaku dan sebagainya. So itu kita akan buat, dan apa yang specialnya juga apa tu kelas tu adalah sangat sedikit lama daripada biasa dan lebih lama daripada biasa, dan kita akan fokuskan kepada entry-entry satu persatu supaya anda jelas, dan kita sediakan juga nota-nota yang secara terperinci untuk anda gunakan balik apabila anda dah balik di rumah ataupun anda di tempat anda trade nanti. So itu yang kita akan all out, dan itu daripada awal sendiri ini adalah yang terbaik yang Fibo Musang pernah hasilkan dalam final chapter. Jadi promosi kita masih buka lagi promosi, iaitu anda boleh datang 2 orang atau 3 orang dengan lebih jimat lah. Anda boleh pergi kepada http://fibomusang.com/final chapter. Nanti saya akan emailkan pada semua orang. Lepas tu jadi itu yang kita fokuskan, dan anda akan jelaskan bagaimana untuk entry satu persatu, untuk apa tu, bagaimana untuk kita buat satu persatu. Cikgu Zul kena offkan screen apa tu dulu Cikgu Zul. Screen tengah on tu. Cikgu Zul kena offkan screen dulu. Takut Cikgu Zul ada rahsia-rahsia tengah buka ke sebagainya. Okey. Offkan screen. Okey, terima kasih Cikgu Zul. Jadi untuk syukur untuk register kelas ni saya akan bagikan link sekarang, dan saya memang benar-benar berharap anda datang kerana itulah macam kita cakap tadi, kita akan bagi habis-habisan hari Sabtu ini. Semagana ini adalah semangat baru anda untuk tahun hadapan bersedia lebih lanjut, dan kita sediakan juga group support bagi yang register dan sebagainya, dan insyaAllah saya yakin ini adalah program berbaloi-baloi dengan nilai pelaburan anda yang sangat-sangat rendah sebenarnya kalau anda perasan.
So okeylah, Jo, terima kasih pada semua dan saya akan emailkan lebih lanjut pada semua maklumat tu. Untuk syukur saya akan balas terus lepas ni. Terima kasih banyak-banyak pada yang nak hadir dan pada yang kalau tak dapat hadir pun pastikan anda study webinar ni berulang-ulang kali kerana pasti dia akan membantu anda buat entry-entry yang lebih baik dan lebih berkesan berbanding anda gamble, berbanding anda tidak tahu mana arah trend dan sebagainya. So itu yang kita nak ceritakan pada malam ni. Saya memang tak ada sediakan slide, tetapi saya boleh beritahu macam ni dan kita akan detailkan dalam email nanti. Saya akan pastikan anda semua yang register akan dapat email. Alright, so terima kasih. Itu saja kepada anda yang hadir dan saya sangat hormati masa anda bagi kepercayaan pada saya, Cikgu Zul dan Cikgu Bahar. InsyaAllah kita akan jumpa hari Sabtu ini di Royal Bintang, Bukit Bintang. Royal Bintang, Bukit Bintang di Kuala Lumpur. Kalau anda yang jauh pun saya sangat sarankan tolonglah untuk diri anda juga sebenarnya. Kerana ini adalah yang apa tu mungkin ini akan membantu anda untuk tahun hadapan, untuk hadapi pada hadapan. Alright, so terima kasih dan banyak-banyak. So bagi ada soalan-soalan lain saya akan rekod dan saya akan jawab melalui email. Alright, Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Jangan cakap bye-bye. Bye-bye.